السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا وثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama menyambung dalam amalan yang dituntut semasa kita beruzlah. Daripada pengajian yang lalu, kita dah bincangkan salah satu amalan yang dituntut ialah beristighfar. Dan kita telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sayyidul istighfar, dengan lafaz Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, alhamdulillah, pada tazkirah yang lalu kita dah membincangkan tentang lafaz Allahumma. Jadi Allahumma tersebut dia boleh merujuk kepada tiga makna. Pertamanya ialah wahai Allah. Kedua ni ialah wahai Allah yang mempunyai segala sifat-sifat kesempurnaan dan nama-namanya yang agung. Dan ketiga, apabila kita sebut juga Allahumma, kita boleh niatkan wahai Allah beserta dengan daku bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ighfirli sebagai contohnya bermakna ampunkanlah daku. Jadi setelah kita menyebut Allahumma, jadi hari ini insya-Allah kita sambung pada lafaz yang seterusnya daripada istighfar, sayyid istighfar, iaitu lafaz anta rabbi. Jadi lafaz anta rabbi daripada sudut bahasa, kita bincangkan sedikitlah daripada sudut bahasa. Lafaz anta rabbi dia sama seperti kita menyebut la rabba illa anta. Seperti mana kita selalu mengucapkan la ilaha illallah. Jadi anta rabbi daripada sudut subjeknya, iaitu lafaz anta ialah lafaz yang ma'rifah. Begitu juga lafaz rabbi ialah lafaz yang ma'rifah. Maka dalam kaedah bahasa Arab, sekiranya subjek dan penceritanya, kedua-duanya ialah lafaz yang dimaklumi di sisi pendengar, maka dia akan yufidul hasr, akan memberi faedah pengkhususan kepada subjek tersebut. Jadi apabila kita berkata anta rabbi, samalah seperti kita berkata la rabba illa ant. Maknanya bila kita menyebut anta rabbi, kita membuat pujian kepada Allah bahawa sesungguhnya hanya mulah wahai Allah Subhanahu wa taala yang menjagaku, yang memeliharaku. Itu dari segi bahasa lah. Pertamanya daripada sudut ta'rifut tarafain yufidul hasr. Kemudian lafaz kedua yang kita nak bincangkan ialah lafaz anta yang digunakan di awal doa ataupun sayyidul istighfar ni. Jadi lafaz anta ialah kata ganti diri kedua. Jadi lafaz kata ganti diri kedua ni, dia ialah satu galakan ataupun satu dorongan daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contohnya, apabila seseorang tadi jauh, Zaid, sekiranya dia jauh, dia berada di rumahnya, maka kita akan berkata Zaid, iaitu dia berada di rumah. Maksudnya dia berehat di rumahnya, dia sedang membaca buku di rumahnya. Jadi sekiranya seseorang tadi jauh, kita akan gunakan kata ganti diri dia.
Tapi apabila kita pergi, naik kereta, kita keluar daripada rumah, kita berjalan, sampailah kepada depan rumah Zaid, maka barulah kita kata, apa khabar kamu? Kamu buat apa sekarang? Jadi kita tukar daripada kata ganti diri dia, kita akan tukar kepada kata ganti diri anta. Maksudnya kamu. Jadi apabila kita di awal istighfar tadi, kita menggunakan lafaz anta, maka di situ kita dituntut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagaimana kita dah maklum, mendekatkan diri bukanlah bermakna ada jarak di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang dimaksudkan dengan mendekatkan diri ialah membuka hijab antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita boleh mengucapkan lafaz anta dalam keadaan kita menghadapnya. Dari itu beberapa itu faedah kedua lah yang berkaitan dengan lafaz anta. Okay, jadi sekarang ni kita bincang lafaz Rabbi. Allahumma anta Rabbi. Jadi lafaz Rabbi dari segi terjemahan bahasa bermaksud yang menjagaku. Maksudnya yang memeliharaku. Jadi apabila kita membuat pengakuan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjagaku, maka di situ ada beberapa makna tersirat yang perlu kita hadirkan. Sebagaimana kita tadi, apabila sekarang kita mengakui adanya sultan, kan, adanya agung yang menjaga sesuatu negara, yang memerintah sesuatu negara, maka semata-mata kita berkata dia menjaga negara. Di bawah lafaz menjaga tadi ada beberapa makna tersirat yang diperincikan yang perlu kita hadir di dalam diri kita. Jadi daripada semua makna-makna ni dapat digabungkan sini ada 8. Maksudnya ada 8 makna tersirat yang kita akan bincanglah satu-satu di bawah makna Rabb, di bawah makna rububiyatullah, maksudnya penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita. Jadi moga-moga apabila kita menyebut ya Rabbi, Allahumma anta Rabbi, Rabbana atina fid dunya hasanah, apabila kita gunakan selepas ni lafaz Rabb, maka kita hadirkanlah makna-makna tadi. Kalau kita tak dapat hadirkan semua pun, kita hadirkanlah beberapa makna yang kita ingat. Jadi pertama sekali makna Ar-Rabb, dia menuntut kepada at-ta'zim. Ta'zim maknanya pengagungan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kemuncak penghormatan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Quran, Subhana rabbika rabbil izzati. Maknanya Allah Taala menyebut dalam Quran bahawa dia ialah Rabb, dia ialah penjaga, dalam masa yang sama al-izzah, dia mempunyai keagungan. Jadi sebagaimana kita tengok hari ini, apabila kita ada pemerintah, kita ada raja, kita ada sultan, maka akan wujud di dalam diri kita rasa ta'zim kepada dia. Maksudnya mengagungkan dia, menghormati dia. Maksudnya kalau dia masuk tadi semua orang berdiri, kalau dia datang tadi semua orang diam, memfokuskan kepadanya. Dan itu diistilahkan sebagai ta'zim. Jadi pertama sekali, apabila kita dah mengakui Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabbi, Allahumma anta Rabbi, maka mestilah ada di dalam diri kita menta'zimkan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma macam mana kita nak menilai adakah diri kita ni menta'zimkan Allah ataupun tidak? Maka dalam Quran Allah Ta'ala memberitahu, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. Mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala ialah mengagungkan segala syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syiar Allah Subhanahu Wa Taala yang paling besar ialah Nabi-Nabi dan Rasul. Kan, maksudnya kita mengagungkan Nabi-Nabi dan Rasul. Mengagungkan Nabi Muhammad dengan berselawat kepada baginda SAW. Mengagungkan Kaabah dengan kita tadi pergi menunaikan haji dan umrah. Mengagungkan Al-Quran. Maksud dengan kita memegang Al-Quran dengan keadaan berwudu. Dengan kita tadi membaca Al-Quran, membacanya dalam keadaan yang bersih, menghadap kiblat, fokus, khusyuk dan sebagainya. Itu semua diistilahkan sebagai mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting sekali, kita mengagungkan kumpulan manusia yang amat diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan keagungan tersebut Allah Taala lempahkan kepada makhluk-makhluknya. Macam kita maklum, Nabi SAW bersabda, Al-ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama-ulama mereka ialah pewaris Nabi-Nabi dan Rasul. Maka Nabi bagi tahu, ulama-ulama tersebut kan mereka yang mewarisi ilmu zahir dan batin daripada Rasulullah SAW. Semua makhluk di langit menghormatinya. Ikan di laut beristighfar kepadanya. Kan burung di langit beristighfar kepadanya. Jadi sekiranya kita menghormati dan mengagungkan mereka,
maka barulah kita tadi diistilahkan sebagai mentazimkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu makna pertama yang perlu kita hadirkan bila kita baca Rabbi, maksudnya ya mu'azzam. Di samping kita kata ya Rabbi tadi, tersirat di dalam lafaz Rabbi, ya mu'azzam, wahai Allah Subhanahu Wa Taala yang diagungkan. Itu makna pertama, iaitu ta'zim. Tentu makna kedua ialah al-kamal. Al-kamal bermaksud kesempurnaan. Maknanya apabila kita tadi, contohnya apabila kita dah menerima seseorang tadi sebagai pemerintah, kita dah menerima seseorang tadi sebagai ketua menjaga kita, maka kita mestilah beriktikad dia tadi sempurna. Maksud dia tadi berkemampuan untuk menjaga. Tapi sekiranya kita kata dia ni memang tak boleh, dia ni memang tak berkemampuan, dia ni tidak ada akal yang sempurna, dia ni tak ada cukup sifat pun untuk mentadbir kita, maka kita tak akan melantiknya sebagai penjaga kita. Jadi sifat seterusnya yang tersirat apabila kita berkata Rabbi, ialah kita kena beriktikad kamalullah, Allah Subhanahu Wa Taala amat sempurna, dan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala mesti diiringi dengan makna tersirat yang ketiga, iaitu at-taqdis. Maknanya menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala kekurangan dan daripada segala aib dan kelemahan. Jadi apabila kamal tadi itu, seolah kita berkata Alhamdulillah. Dan dalam masa yang sama, apabila kita kata Ya Rabbi, tersirat makna kesempurnaan. Kesempurnaan juga tersirat di bawahnya makna at-taqdis, menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama kata semua nama-nama Allah yang merujuk kepada penyucian masuk di bawah makna rububiyah. Dan apabila kita kata Ya Rabbi, seolah-olah kita kata Alhamdulillah. Apabila kita kata lagi Ya Rabbi, seolah-olah kita kata Ya Quddus, Ya Subuh, atau bila kita kata Subhanallah. Jadi itu tiga kan sekarang makna yang dah ada apabila kita menyebut lafaz Ya Rabbi. Pertama ialah kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Mu'azzam, Ya Azim kan. Ataupun kita kata yang kedua ialah makna al-kamal, kesempurnaan Allah. Jadi kita kata Alhamdulillah, Ahmadullah. Betul, yang ketiga ialah makna penyucian dengan makna usabbihullah ataupun subhanallah, ya subuh, ya quddus. Jadi itu tiga makna tersirat yang kita dah bincangkan. Adapun makna keempat yang kelima, ni ialah al-jamal dan al-jalal. Al-jamal bermakna kecantikan ataupun maha lemah lembut ni Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam masa yang sama dia mesti dikaitkan dengan al-jalal yang bermakna kegerunan dan ketakutan. Sama juga apabila kita tadi gambarkan kepada hubungan kita dengan pemerintah, kita akan ada hubungan mengharapkan kurniaan, kan, mengharapkan penjagaan, mengharapkan bantuan daripada pemerintah tersebut, dan dalam masa yang sama kita ada rasa gerun. Kita ada takut kepada pemerintah tersebut. Sekiranya kita melanggar arahannya, maka dia ada penjara, kan, dia ada seksaan dan seumpamanya. Jadi begitu juga apabila kita menyebut lafaz Ya Rabbi, ataupun kita kata Anta Rabbi, kita mesti ada dalam diri kita ar-raja, mengharap kurniaan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita kesihatan. Kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan kepada kita umur yang diberkati. Kita mengharap daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberi kepada kita isteri solehah dan anak-anak yang soleh, sahabat-sahabat yang memberi nasihat. Jadi itu semua diistilahkan sebagai ar-raja, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam masa yang sama, untuk mengelakkan daripada kita tadi terlupa ataupun meninggalkan arahan Allah, maka kita mesti ada al-khauf. Kita mesti mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada kegerunan yang mesti kita takut. Maksudnya di samping Allah Taala tadi mempunyai syurga, Allah Subhanahu Wa Taala juga mempunyai malaikat-malaikat. Allah Taala mempunyai berbagai sebab untuk menurunkan azab dan siksaan. Angin boleh menjadi azab, kan, air boleh menjadi azab. Tanah yang kita pijak setiap hari tu, sekiranya Allah Taala goncangkan tanah tersebut, kan, dia akan meruntuhkan tempat tinggal manusia, dia akan menjadi azab kepada manusia. Jadi dalam masa yang sama, kita kena menghadirkan di dalam diri kita, di samping kita mengharap rahmat dan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di bawah nama di bawah maksud makna al-jalal, maknanya kita hadirkan juga makna al-jamal. Al-jamal iaitu kecantikan Allah, dan al-jalal iaitu keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu 5 yang kita dah bincangkan. Maksudnya pertamanya kita beriktikad Allah di bawah lafaz Rabbi tadi, Allah Subhanahu Wa Taala tadi diagungkan. Lepas tu yang kedua, kesempurnaan dan kepenyucian. Lepas tu yang keempat dan yang kelima ialah
kecantikan dan kegerunan. Di bawah sifat al-khauf pada diri kita dan ar-raja' pada diri kita. Jadi itu 5 makna tersirat yang kita dah bincangkan lah. Lepas tu makna yang ke-6, apabila kita membaca Ya Rabbi, wahai penjagaku, satu lagi makna yang kita kena hadirkan di dalam diri kita, Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan dia tadi kita penjaga kepada alam semesta, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan nabi-nabi dan rasul dan mengutuskan syariat kepada kita. Jadi ini satu lagi makna yang kita kena hadirkan dalam diri kita. Apabila kita beriktikad Allah Subhanahu Wa Taala ialah Rabb, Allah Subhanahu Wa Taala ialah penjaga kita. Jadi macam mana Allah nak menjaga kita? Macam mana Allah Taala nak menjadikan kita tadi selamat di dunia? Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bahawa Tuhan tersebut namanya Allah. Tuhan tersebut mempunyai sifat wujud, qidam, baqa' dan seumpamanya. Tuhan tadi menuntut kepada kita untuk sembahyang, puasa, haji, zakat, bermuamalat dan bermunakahat dengan cara yang betul. Tujuan tu supaya manusia tadi terpelihara. Jadi bagaimanakah cara Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita? Ialah dengan mengutuskan nabi-nabi dan rasul dan memberikan kepada kita syariat, iaitu kitab Al-Quran sebagai panduan kepada diri kita. Jadi apabila kita sebut saja Ya Rabbi, mestilah kita hadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang diutus oleh Allah untuk menjaga kita daripada sesaan Allah, menjaga kita daripada api neraka, dan dalam masa sama di bawah lafaz Rabbi, kita mesti hadirkan di dalam diri kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Muhammad beserta kitab yang agung iaitu Al-Quran. Jadi janganlah kita tadi melupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun menjauhkan diri kita daripada Al-Quran. Kerana apabila kita ucap saja Ya Rabbi, pengakuan kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ialah Rabb menuntut untuk kita tadi memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menuntut agar kita mendekatkan diri kepada Al-Quran. Dan makna seterusnya yang ketujuh yang tersirat di bawah lafaz Ar-Rabb ialah makna al-jaza'u 'alal amal. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi balasan terhadap sesuatu amalan. Jadi sebagaimana kita bincang tadi, kalau kita bincang pemerintah, apabila kita berkhidmat ataupun apabila kita bekerja kepada pemerintah tersebut, maka salah satu tuntutan yang akan kita faham ataupun yang akan diberikan oleh pemerintah kepada kita ialah ganjaran kepada sesuatu amalan. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita ajrun azim, kurniaan yang amat besar. Kan? Maksudnya jazaan wifaqa, kurniaan yang sama dengan apa yang kita buat. Ataupun dengan pembalasan yang tak dapat dikira. Ajrahum bighairi hisab, pembalasan yang tidak boleh dihisab. Ataupun dizahirkan kepada syurga. Dan sekiranya orang tadi melanggar arahan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dizahirkan neraka sebagai pembalasan. Jadi salah satu makna tersirat di bawah lafaz Ar-Rabb ialah kita beriman dengan hari akhirat dan kita beriman dengan ganjaran syurga dan neraka yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya kita tadi mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena maklum ganjaran tadi dibahagi kepada dua. Satu, ganjaran yang akan Allah Ta'ala berikan di dunia apabila kita tadi menyembahnya. Dan kedua ialah ganjaran yang dilewatkan di akhirat. Dan apabila kita menyebut lafaz Rabb, sepatutnya kita akan lebih lagi terdorong untuk melakukan sesuatu ibadat. Kerana kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan yang mempunyai banyak kurniaan. Bukanlah Tuhan yang bakhil, kan? Bukanlah Tuhan yang tidak mempedulikan amalan yang kita buat. Kerana ada setengah manusia, kan, kalau kita berbuat baik kepadanya dengan sebab kesombongan tadi, dia tidak mempedulikan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan menghisap sebesar-besar amalan yang kita buat walaupun sebesar zarah. Dan itu makna ketujuh di bawah lafaz Ar-Rabb, iaitu makna pemberian ganjaran kepada apa saja amalan yang kita buat. Dan makna terakhir tersirat yang dinyatakan oleh ulama dalam kitab-kitab mereka ialah kurniaan bahawa kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makna yang terakhir ni, memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diambil daripada ucapan Nabi Musa alaihissalam apabila dia kata Rabbi arini. Maksudnya Nabi Musa apabila dia nak memohon agar memandang kepada Allah, dia menggunakan lafaz Rabb. Wahai penjagaku, arini anzur ilaika.
Perlihatkanlah dirimu kepadaku nescaya untuk aku tadi memandang kepadamu. Dan dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan ila rabbiha nadhiratun. Kan salah satu kurniaan yang Allah Taala berikan kepada ahli syurga ialah ila rabbiha, kepada penjaganya, kepada lafaz rabb tadi tu. Ila rabbiha nadhiratun, mereka akan memandang. Jadi salah satu makna tersirat yang perlu kita usaha untuk mencapainya dan perlu kita hadirkan di dalam diri kita apabila kita menyebut lafaz anta rabbi ialah Allah Subhanahu Wa Taala boleh dilihat. Dan sememangnya sekiranya kita di dunia dikurniakan untuk penglihatan kepada Allah, kita akan memandang kepada Allah daripada sudut rububiyahnya. Jadi sebab itulah kesemua ayat-ayat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang memandang kepada Allah, pandangan tersebut akan dikaitkan dengan lafaz Rabb, merujuk kepada rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Dari itu kemuncak rububiyah Allah. Kan maksudnya setelah Allah menjaga kita, setelah kita tadi mengagungkan Allah, setelah kita beriktikad kesempurnaannya, kan, setelah kita tadi takut kepadanya, berharap kepadanya, setelah kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Muhammad rahmat kepada sekalian alam, mengutuskan Al-Quran kepada kita, ilmu, panduan, pegangan kita, kan, setelah Allah Taala tadi menjanjikan dengan kurniaan syurga, kan, menjanjikan dengan segala ganjaran kurniaan, akhir sekali Rabb yang begitu segala sifatnya mestilah hadir dalam diri kita. Aku ingin melihat kepadamu wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesemua makna tadi tersirat di bawah lafaz Ar-Rabb. Jadi sebab itulah lafaz Rabb tadi dituntut untuk kita mengulangnya ataupun diletak di awal surah Fatihah apabila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan apabila kita nak memohon pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam said istighfar ni, diletak juga lafaz Rabb tadi supaya kita tadi menghadirkan semua makna, supaya kita mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala amat sayang kepada kita, kerana amat mencintai kita, akan memberi pelbagai nikmat kepada diri kita. Jadi kita sajalah yang nak berusaha untuk menyempurnakan tuntutan anta tadi. Maksudnya kitalah kena berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah kita dapat melihatnya. Kerana sekiranya kita jauh, kan, ataupun kita tadi tak kuat kerohaniannya, maka kita tak boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk hari ini kita bincangkan lafaz anta rabbi terlebih dahululah. Jadi moga-moga apabila kita membaca lafaz Rabb, kan, tak kiralah sama ada lafaz Rabb tadi di dalam surah Fatihah, kan, ataupun lafaz Rabb tadi di dalam doa seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, ataupun lafaz Rabb tadi dalam istighfar sebagaimana dalam saidul istighfar ni, maka kita cubalah hadirkan makna-makna tersebut, kan, makna-makna yang tersirat di bawah lafaz Rabb. Moga-moga kita tadi meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan yang menjaga kita, supaya kita dapat melihat bagaimana dia menjaga dan apakah sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala yang menuntut ataupun yang membolehkan dia tadi menjaga diri kita sebagai makhluknya. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman dan memberi keyakinan, dan memberikan kita amalan, memberikan kita kemampuan untuk mengamalkannya. Jadi insya-Allah kita sambunglah lafaz seterusnya, lafaz la ilaha illa anta tu pada pengajian yang akan datang sekiranya Allah Taala izinkan. Wallahu ta'ala alam wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz sattar ya ghaffar rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bismillahirrahmanirrahim.